Selamat petang, salam sejahtera. Selari dengan amaran Zahid Hamidi di himpunan MIC, membebaskan Najib sepatutnya jadi manifesto utama BN. Aku pasti kamu semua sudah melihat video yang tular itu berkaitan dengan ucapan Zahid Hamidi dalam perhimpunan MIC apabila Zahid Hamidi mengatakan, next U-turn, next is U-turn. Dia kata, giliran-giliran seterusnya kepada Tokmat, kepada pemimpin-pemimpin MIC dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain. Apabila tular video itu, ramai orang menganggap, mempunyai persepsi, menyatakan bahawa tujuan PRU 15 diadakan adalah untuk menyelamatkan diri Zahid Hamidi dan geng-geng kluster mahkamah yang lain daripada pendakwaan di mahkamah. Sehingga ini telah menimbulkan satu reaksi terkesima daripada Mufti Perlis. Sehingga dia menulis dalam tweet, beliau katakan, beliau risau, bimbang, sekiranya Malaysia akan menjadi surga rasuah. Walaupun berada di penjara dan berstatus banduan, UMNO bahagian Pekan dilaporkan masih meletakkan Najib Razak sebagai calon dalam PRU 15 akan datang. Najib disenaraikan bersama 4 yang lain untuk bertanding di kerusi Parlimen Pekan. Keputusan UMNO bahagian Pekan yang dianggap pelik itu lantas membuatkan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menyindir agar mereka diberikan sesalinan buku perlembagaan negara. Peguam UMNO juga seharusnya memberi nasihat kepada UMNO bahagian Pekan tambah Anwar lagi. Namun demikian, di sebalik itu diberitakan isu untuk membebaskan Najib tidak akan diletakkan sebagai sebahagian daripada manifesto BN dalam PRU 15 kali ini. Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dipetik sebagai berkata, perkara itu tidak pernah menjadi perbincangan dalam BN. Katanya, BN tidak akan meniru seperti apa yang pernah dilakukan PH dalam PRU 14 lalu yang menjadikan pembebasan Anwar sebagai antara manifestonya. Lalu, di mana sebenarnya pembelaan UMNO dan BN terhadap pemenjaraan Najib? Bukankah sebelum ini, UMNO dilaporkan begitu sedih dan kecewa dengan nasib yang menimpa bekas Perdana Menteri itu? Kalau sedih dan kecewa, kenapa tidak dibela Najib? Habis, untuk apa UMNO dan BN menang PRU 15 nanti? Sepatutnya, jika UMNO dan BN benar-benar sedih dan kecewa dengan pemenjaraan Najib yang kononnya dicampuri banyak elemen ketidakadilan, membebaskan bekas Presiden UMNO itu mesti menjadi antara agenda utama dalam manifesto yang akan dibentangkan kepada rakyat. Lagipun, menjadikan pembebasan Najib sebagai manifesto adalah selari dengan ucapan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi di Perhimpunan Agung MIC baru-baru ini yang menekankan bahawa BN mesti menang PRU 15 akan datang untuk mengelakkan pemimpin-pemimpin BN daripada didakwa di mahkamah. Kalau BN kalah dalam PRU 15 nanti, nasib kita akan jadi lebih buruk daripada PRU 14 lalu, kata Zahid Hamidi. Bukan saja saya, Tokmat, Tan Sri Vicky, Saravanan, Wee Ka Siong, Hishamuddin, semuanya dalam senarai untuk didakwa, demikian antara amaran Zahid Hamidi. Untuk itu, Zahid Hamidi yang masih berdepan 47 kes perbicaraan di mahkamah memberi amaran BN tiada pilihan lain melainkan mesti menang dalam PRU 15 nanti. Tetapi, kenapa dengan kemenangan dominan BN yang begitu diharap-harapkan itu, hanya nama-nama tersebut saja yang ingin dibela? Mengapa Najib diketepikan? Bukankah kesalahan Najib juga berkaitan rasuah dan pecah amanah, sama dengan kebimbangan Zahid Hamidi terhadap kemungkinan pendakwaan dikenakan atas nama-nama yang disebutnya itu? Ini sudah tidak adil. Ini sudah tidak adil. Ataukah ini membayangkan jika selepas BN menang nanti,
Najib akan terus dibiarkan berada lebih lama dalam penjara supaya yang berkuasa di luar tidak tergugat kuasa mereka. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Selamat petang, salam sejahtera. Hari ini Rosmah Mansur tampil selepas lama berkelana dalam gua. Selama ini Rosmah tak pernah tampil selepas dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dengan denda 970 juta yang kalau dia tak mampu bayar 970 juta itu, beliau akan dipenjara tambahan 30 tahun. Rosmah akhirnya hari ini tampil membuat satu kejutan kepada Mahkamah Tinggi apabila beliau merayu mengatakan bahwa beliau tidak bersalah. Wah, siapa yang percaya Rosmah tak bersalah? Angkat tangan. Angkat tangan ramai-ramai. Rosmah mengemukakan 127 alasan mengapa beliau tidak bersalah dalam kes perbicaraan tenaga solar hibrid melibatkan sekolah di pedalaman di Sarawak yang membabitkan jutaan ringgit, bilion ringgit. Saudara-saudara, Rosmah kata di dalam rayuan tersebut bahwa beliau adalah seorang sekadar istri seorang Perdana Menteri dan beliau tidak punya kuasa untuk meluluskan sebarang projek kerajaan, katanya di dalam rayuan tersebut. Itu sebelum kita ulas juga. Yang kedua, Rosmah kata bahwa keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman terhadapnya adalah tidak adil kerana menurut Rosmah Mansur, hakim yang menjadi hakim kepada perbicaraannya menurut Rosmah Mansur adalah hakim yang tidak adil dan berat sebelah. Aku rasa memanglah semua orang yang sudah dijatuhkan hukuman ni, dia pasti tak puas hati dengan hakim kerana hakim yang menjatuhkan hukuman itu. Dan aku hairanlah kenapa hakim tu pula dituduh tak puas hati, tak berat sebelah pula. Jadi makna kata, siapakah hakim yang boleh dikatakan tak berat sebelah? Rosmah boleh pilih ke sendiri siapa hakim tu? Dalam Malaysia ni hakim tak boleh pilih-pilih. Takkanlah nak pilih hakim yang berat sebelah pada pensalah pula kan. Rosmah dah sah salah kerana terlibat di dalam rasuah tersebut menurut Mahkamah Tinggi dan telah dijatuhkan hukuman pun penjara 10 tahun dan denda 970 juta tersebut yang kalau tak mampu bayar akan dipenjara 30 tahun. Dan aku rasa kalau dua-dua itu berjalan serentak 10 tahun campur 30 tahun penjara 40 tahun dengan Rosmah yang sekarang sudah berumur 70 tahun ditambah tempoh di penjara sudah akan capai 110 tahun. Kalau Najib disibukkan oleh parti UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO untuk dilepaskan melalui pengampunan diraja, bagaimana dengan Rosmah? Adakah UMNO juga akan berusaha mendapatkan pengampunan diraja untuk Rosmah pula sekiranya Rosmah gagal di dalam dua lagi rayuan tersebut, yaitu di rayuan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan? Selain daripada itu, Rosmah kata di dalam rayuannya, beliau tidak mempunyai kuasa untuk meluluskan projek. Oleh sebab itu, Rosmah kata dia tidak patut disalahkan dan itulah alasan utama Rosmah. Dua alasan utama Rosmah untuk mengemukakan rayuan apabila beliau kata, pertama, beliau hanya istri kepada Perdana Menteri. Yang kedua, dia kata dia tidak meluluskan dan hakim mahkamah berat sebelah kepadanya. Nah, sebelum itu kamu tinggalkanlah komen kamu tentang Rosmah Mansur nih. Kamu rasa kamu setujukah dengan alasan Rosmah tuh? Yang pertama, hakim berat sebelah. Yang kedua adalah apabila Rosmah kata dia tidak punya kuasa. Memanglah siapa kata dia ada kuasa? Memang dia tak ada kuasa, tapi masalahnya Rosmah campur tangan. Nah, di situ dia campur tangan dalam membuat keputusan. Bahkan arahan-arahannya itu kadang-kadang seakan-akan dialah Perdana Menteri. Wow, hebatnya. Sehingga kan di dalam penghakiman Najib, yang mana di dalam penghakiman itu Najib atau Rosmah
ada menulis hakim kata antara sebab dijatuhkan hukuman ialah kerana rakaman video. Can I advise you something? Marah-marah Rosmah dengan Najib kan, macam itulah. Tinggalkan komen kamu, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu pada kali ini. Aku harap keputusan akan memihak kepada yang benar. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.